Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama. Jadi kita sambung balik hadis yang kita baca dalam kitab Umdatul Ahkam. Babul janabah, bab berjunub. Junub ni diambil daripada perkataan janabah, iaitu bermaksud jauh. So junub ni orang yang seolah-olah dia berada jauh kerana dia ada benda-benda yang dia kena buat, ataupun dilarang untuk buat. Baik, kata Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah wa huwa junub. Qala fankanastu minhu fadhahabtu faghtasaltu thumma ji'tu faqala ayna kunta ya Aba Hurairah? Qala kuntu junuba fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara. Faqala subhanallah innal mu'mina la yanjus. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Hurairah ni di salah satu jalan yang ada di Madinah, dalam keadaan Abu Hurairah sedang berjunub. Maksudnya Abu Hurairah ni tak mandi lagi lah. Baik. Kemudian Abu Hurairah kata, fankanastu minhu, aku pun mengasingkan diri daripada Nabi, aku keluar. Nabi jumpa aku, lepas tu Nabi jumpa dengan sahabat lain, duk sembang-sembang dalam satu majlis. Abu Hurairah tiba-tiba hilang. Fankanastu fadhahabtu faghtasaltu, kemudian aku pergi dan aku mandi. Faqala, kemudian thumma ji'tu, kemudian Abu Hurairah datang. Bila datang ni Nabi terkejut, tengok Abu Hurairah tiba-tiba je datang, tiba-tiba hilang dan tiba-tiba datang. Nabi kata, aina kunta ya Aba Hurairah? Mana kau pergi? Tadi pergi mana? Qala kuntu junuba, tadi aku berjunub. Fakarihtu an ujalisaka, dan aku tak suka untuk duduk bersama dengan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana ala ghairi tahara, dalam keadaan aku tidak berada di atas ataupun aku tidak suci, aku berjunub. Faqala subhanallah innal mu'mina la yanjus. Nabi kata subhanallah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak bernajis. Hadis Bukhari dan Muslim. Ada beberapa perkara yang kita boleh ambil dalam hadis ni, ataupun hukum yang kita boleh ambil. Yang pertama, hadis ni nak bagi tahu sahabat nama Abu Hurairah ni junub. Dan Nabi SAW bila tahu Abu Hurairah junub dan Abu Hurairah ada perasaan malu nak bagi tahu dia berjunub, maka Nabi sebut dekat dia. Nabi kata junub ni ataupun orang mukmin ni tak najis, menunjukkan bahawasanya orang yang berjunub ni dia bukan najis pada hissi, dia bukan najis pada fizikal, dia hanya hadas hukmi, dia hanya pada hukumnya ada halangan. Selain daripada halangan yang disebutkan dalam dalil, maka dia boleh buat. Ataupun dia macam orang lain juga, cuma dia tak boleh solat. Kan? Dia tak boleh solat lah sebab dia berjunub. Dia kena angkat dulu hadas dia tu. Jadi orang mukmin ni tak najis, Nabi kata. Sama ada dia berjunub ke tak berjunub, dia tak najis. Cuma nak membolehkan dia untuk salat, dia mesti
Dia mesti angkat hadas besar dia tu, nanti kita bincang. Baik. Tu yang pertama. Yang kedua, hormatnya sahabat Nabi SAW kepada baginda. So, sahabat ni dia hormat kat Nabi, dia tak suka bila nak duduk dengan Nabi ni, tak suka kalau tak ada kalau berada dalam keadaan hadas. Kalau tak ada wuduk, dia orang tak suka duduk dengan Nabi. Dikiaskan juga, ulama kiaskan, mereka mengatakan nak duduk dengan orang-orang yang ada ilmu agama ni pun seeloknya ada adab yang perlu dilazimi. Ini juga ditunjukkan dalam hadis Jibril alaihi salam. Ketika mana Jibril dalam hadis Umar jumpa dengan Nabi SAW, Jibril memakai pakaian yang sangat putih, kan? Kan hadis tu kita tahu, kan? Hadis nombor 2 dalam Arba'in Nawawi, kan? Umar kata, "Baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab wa shadidu sawadi sya'r, la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad." Ketika mana kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki datang. Baju dia putih, rambut dia hitam. Putih sungguh, hitam sungguh. Tidak nampak pada badan dia ini kesan musafir. Dan tidak ada di kalangan kami yang kenal dia. Jadi peliklah ni, kan? Jadi sebahagian ulama mentafsirkan, dia kata, pertama, hadis ni dia ada unsur pendidikan lah. Nak grab attention, seorang tengok siapa ni, kan? Seorang akan tumpukan perhatian pada dia. Yang keduanya, para ulama menyebut, antaranya pengarang kitab At-Tuhfah Ar-Rabbaniyah fi Syarh Arba'in An-Nawawiyah, dia mengatakan hadis ini membuktikan seseorang yang nak pergi jumpa dengan ahli ilmu, seeloknya pakailah pakaian yang sesuai, yang elok. Pakai pakaian yang sesuai, yang elok. Pakai pakaian yang terbaik yang dia ada. Terutama bila nak pergi kuliah mengaji agama. Pergi konsert pakai elok-elok, kan? Pergi kuliah pun kena pakai elok lah. Kadang-kadang kita pergi konsert pakai elok, pergi kuliah pakai ala kadar je, kan? Ini satu isyarat. Sebab itu Imam Malik umpamanya kalau nak baca hadis, dia akan pakai pakaian yang terbaik yang dia ada, untuk menunjukkan dia ni menghormati hadis Nabi SAW. Kalau nak baca hadis Nabi ni, satu benda yang mahal. Bukan senang orang zaman dulu nak dapat hadis, kan? Orang zaman dulu sampai kena cekik nak dapat hadis. Kena cekik untuk guru hadis. Ada yang kena ludah. Nak emas kan, dia ludah orang sebelah. Dia tak suka orang duduk sebelah dia. Tiba-tiba orang tu duduk sebelah dia. Amal ni tak nampak, mata dia rabun. Jadi orang kata jangan bising, nanti dia berhenti kelas. Jadi orang tu duduk sebelah dia. Dia tak suka orang duduk sebelah dia, tapi dia tahu ada orang. Dia ludah. Sekejap ludah. Kejap-kejap ludah, kan? Basah lenjun. Tapi sabar. Kenapa? Nak dengar hadis, kan? Ada yang kena kejar dengan anjing. Tok guru lepaskan anjing. Tengok orang belajar hadis datang, kata, "Datanglah bapak ni, aku nak rehat tak boleh, kan?" Dah lepaskan anjing dia. Kejar dengan anjing, lari. Tu zaman dulu nak belajar hadis. Zaman sekarang orang nak baca hadis sahih susah, kan? Nak baca hadis sahih susah. Nak baca hadis palsu masuk TV. Kan? Nak baca hadis sahih tu macam susah sikit. Kenapa? Kerana mereka mungkin keliru, mungkin tak pernah dengar. Tapi rugilah. Hadis sahih ni bukan senang kita nak dapat, kan? Bukan senang kita nak dapat. Jadi ada orang dia tak hargai. Dia lebih suka tengok apa yang masyarakat kata daripada apa yang Nabi kata. Rugilah, kan? Tapi tak apalah, kan? Kita teruskan insya-Allah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan boleh untuk kita lewatkan seketika mandi junub ni. Bukanlah bermakna bila junub aja terus kena mandi on the spot, tak. Boleh tangguh. Tangguh sampai bila? Tangguh sampai bila kita nak solat. Jadi kalau sampai nak solat pun dah sampai habis waktu dah, masa tu wajiblah mandi. Ni sama macam hukum
orang yang berada dalam keadaan buang air, kan kita bincang dulu kan. Buang air ni kan kena istinja, kena cuci kan. Jadi cuci ni wajib secara terus ke ataupun boleh tangguh? Kan kita dah bincang dulu, boleh tangguh. Tangguh bila? Tangguh sampai kita nak salat. Dia boleh tangguh, pakai je lah kain pelekat tu kan. Bila jalan rumah kan. Bila nak salat baru basuh. Tapi kena gosok kuat sikit lah kalau dah kering. Baik. Dan pensyariatan minta izin jika ingin keluar dari majlis. Ini adab lah, bukanlah satu kewajipan, tetapi digalakkan bagi seseorang yang nak keluar daripada majlis, paling tidak memberikan isyarat kepada orang yang tengah bercakap. Sebab Nabi macam terkejut dia tadi kan. Nabi tanya, kau gimana? Menunjukkan dia tak bagi tahu kat Nabi dia nak keluar. Dan para ulama menyebutkan, kita ni bila nak keluar pada majlis, kurang-kurang kita bagi isyarat nak keluar kan. Itu adab berada dalam majlis ilmu. Baik. Perkara yang dilarang sewaktu berjunub, yang pertama salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam suratul Maidah ayat nombor 6. Allah Taala kata, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuba fattahharu." Allah Taala kata, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ni berdiri nak salat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku, sapu kepala kamu dan basuh kaki kamu sehingga ke buku lali. Dan apabila kamu berada dalam keadaan junub, maka hendaklah kamu bersuci, mandi. Maksud fattahharu di situ ditafsirkan oleh hadis sendiri. Hadis kata mandi. Nanti kita akan tengok hadisnya. Itu yang pertama, salat tak boleh. Jadi orang yang berjunub, dalam keadaan junub, bila dia nak salat, dia mesti angkat hadas dia dengan mandi. Okey? Yang kedua, tawaf. Kerana tawaf ni Nabi SAW sebut dalam hadis, at-tawafu bil baiti salah. Tawaf di Kaabah ni adalah satu salat. Sebab itu bila kita nak tawaf, kita kena ambil wudu. Menurut majoriti ulama, kecuali Hanafi lah. Hanafi kata sunat ada wudu. Tapi kalau tak ada wudu tawaf, sah apa ni tawaf, cuma pahala tak sempurna. Kerana mereka mentakwilkan, mereka kata tawaf di bait ataupun tawaf di Kaabah ni salat. Maksud Nabi itu adalah orang bila masuk ke Masjidil Haram tak perlu tahiyatul masjid, sebaliknya pergi tawaf. Kerana tawaf itu adalah salat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk dalam masjid. Tapi pendapat yang sahih adalah tawaf adalah salat yang mana perlu kepada wudu. Sebab itu Aisyah ketika mana dia buat haji dengan Nabi, dia haid. Nabi kata, "If'ali ma yaf'aluhu al-hajj ghaira alla tatufi bil bait." Nabi SAW menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata, buatlah seperti mana yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji, kecuali jangan kamu bertawaf di Kaabah. Kerana orang yang haid dengan orang yang junub ni sama, sebab dia dikira hadas besar, dua-dua kena mandi. Dua-dua kena mandi. Maka dalam isu ni, pendapat yang sahih, yang tepat ialah tawaf memerlukan kepada taharah. Tawaf memerlukan kepada bersuci. Sama ada kalau orang tu berhadas kecil, dia kena pergi ambil uduk lah. Kalau orang tu hadas besar, dia kena mandi. Baik. Duduk dalam masjid. Boleh tak orang junub duduk dalam masjid? Majoriti ulama tak boleh, tak bagi. Jadi kalau kita berada dalam keadaan junub, belum mandi, majoriti ulama kata jangan duduk. Sebahagian ulama kata jangan masuk, jangan duduk. Mazhab Syafi'i kata boleh masuk lalu, tapi tak boleh duduk. Kenapa boleh lalu? Kerana mereka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, kamu jangan
menghampiri salat dalam keadaan kamu sedang mabuk. Ayat ni turun sebelum arak diharamkan. So arak ni dia diharamkan dalam keadaan berperingkat. Mula-mula arak tu diminum. Kemudian turun ayat kata arak ni ada manfaat tapi mudaratnya lebih besar. Kemudian Allah Ta'ala larang orang yang sedang mabuk untuk salat. Kemudian baru diharamkan. So ayat ni turun sebelum diharamkan arak. Tapi ada orang geng-geng makrifat menggunakan dalil ni untuk kata jangan salat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata kamu jangan salat dalam keadaan kamu mabuk. Jadi kita ni mabuk. Sebab apa? Banyak lalai. Saya pun tak tahulah bahasa Arab mana yang dia pakai. Sebab Arab ni bila disebut perkataan sukara ataupun iskar, maksudnya mabuk yang hilang akal. Bukan mabuk lalai. Lalai lain. Leka lain. Dia kata kita banyak buat maksiat, kita ni mabuk. Jadi tak payah salat. Tuhan kata jangan kamu hampiri salat dalam keadaan mabuk. Jadi sebelum nak bincang tinggi-tinggi ni, belajarlah bahasa Arab dulu kan. Belajarlah bahasa Arab dulu. Banyak orang sesat ni kadang-kadang bahasa Arab pun tak erti. Tapi nak sembang kemas sangat kan. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri salat dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu dan kamu sedar apa yang kamu sebut. Ini maksudnya mabuk hilang akal terus. Bukan mabuk lalai. Kalau mabuk lalai, orang tu dia sedar apa yang dia cakap. Orang yang mabuk hilang akal, dia tak sedar apa dia cakap. Tuhan kata jangan kamu hampiri salat sehingga kamu tahu apa yang kamu sebut. Sebab kalau mabuk hilang akal, kamu kena relax dulu. Jangan salat dulu. Okey. Tapi bukanlah maksud boleh minum pula kan. Ayat ni sebelum pengharaman arak. Wala junuban illa abiri sabil. Dan jangan juga kamu hampiri salat jika kamu berada dalam keadaan junub, kecuali orang yang melintas jalan, hatta taghtasilu, sehingga kamu mandi. So mazhab Syafi'i kata lalu boleh lah. Sebab hadis ni kata lalu. Illa abiri wala junuban illa abiri sabil. Dan jangan kamu hampiri salat dalam keadaan kamu berjunub, melainkan kamu lalu je. Hatta taghtasilu, sehingga kamu mandi. Kan? Imam Ahmad kata kalau orang junub, satu riwayat dalam mazhab Ahmad, sebahagian ulama Hanbali kata kalau orang junub nak masuk dalam masjid, dia ambil wuduk dulu dan dia masuk. Kenapa ada khilaf ni? Khilaf ni berlaku kerana ayat ni tidak begitu jelas. Sebahagian ulama dia faham ayat ni bila Allah Ta'ala kata la taqrabus salata wa antum sukara, kamu jangan hampiri salat. Perkataan la taqrabus salah, jangan kamu hampiri salat ni, jangan hampiri salat ke jangan hampiri tempat salat? Kan? Jangan hampiri salat ke jangan hampiri tempat salat? Sebahagian ulama dia tafsirkan ataupun dia takwilkan tempat solat. Jangan kamu hampiri tempat solat sehingga kamu sedar apa yang kamu cakap. So jangan hampiri tempat solat tu termasuklah jangan hampiri solat lah. Cuma kalau dia kata jangan hampiri tempat solat, so junub tu maksudnya jangan hampiri tempat solat bagi junub. Tu yang tak boleh masuk masjid tu. Kalau mereka tafsirkan tempat salat, maksudnya junub tak boleh masuk masjid, kecuali untuk lalu saja. Manakala sebahagian ulama seperti mazhab Zahiri, mereka mengatakan ayat ni maksudnya bukan jangan hampiri tempat salat, tapi maksud dia adalah hakikat, iaitu jangan hampiri perbuatan salat. Kalau kamu mabuk, kamu jangan salat. Jangan hampiri perbuatan salat. Dan orang junub jangan hampiri salat sehingga mandi. Illa abiri sabil, kecuali orang musafir. Mereka tafsirkan abiri sabil tu orang yang melintas tu, mereka kata yang melintas ni masuk musafir.
Jadi kalau orang musafir tak jumpa air, tak apa, boleh masuk masjid. Sebab dia boleh tayamum. Jadi sebab itu ada dua pendapat. Sebenarnya tiga pendapat lah. Ada yang kata tak boleh masuk, ada yang kata boleh masuk tapi tak boleh duduk, hanya boleh lalu jika ada keperluan. Ada yang kata boleh masuk jika beruduk, dan satu lagi dia kata boleh masuk. Boleh masuk. Mutlak boleh masuk. So ada 4 pandangan lah kan dalam isu ni. Ada tak hadis yang menunjukkan orang junub tak boleh masuk? Ada hadis, tetapi semua hadis-hadisnya lemah. Maka dalam isu ni saya katalah, isu ni isu ijtihad. Kita tak nafikan tak masuk tu lebih berhati-hati. Kan? Tapi dari sudut kekuatan dalil, saya nampak tidak ada dalil yang begitu jelas yang melarang. Cuma kalau tak ada keperluan yang mendesak, tak perlulah masuk. Sebenarnya kat Malaysia pun air banyak kan. Mandi dah siap-siap. Sebab dia apa? Tak pasti yang tu. Tak boleh kita tengok balik. Okey. Ayat nombor apa? Ya. Baqarah. Ya, tengok. Dia tengok. Ha. Okey. Ni tak ada kaitan dengan junub ya? Tak ada. Ini cerita pasal apa? Cerita pasal iktikaf. Kamu jangan bersama dengan isteri kamu dalam keadaan kamu berada iktikaf dalam masjid. Okey. Boleh? Baik. Yang seterusnya, orang junub juga menurut majoriti ulama tidak boleh membaca dan memegang mushaf. Yang ni menurut pandangan majoriti ulama, berdasarkan kepada hadis-hadis yang juga tidak begitu sahih. Maksudnya tidak sahih dari sudut sanadnya. Kecuali ada yang sahih ataupun hasan tetapi tidak begitu jelas. Contohnya macam hadis la yamassul Quran illa tahir. Janganlah ada orang yang menyentuh Quran itu melainkan orang yang suci. Jadi majoriti ulama mentafsirkan suci itu orang yang ada wuduk lah. Tetapi minoriti ulama mengatakan, antaranya Al-Imam Al-Bukhari juga berpandangan yang cenderung kepada pendapat ni. Dia kata sebahagian minoriti ulama ni seperti As-San'ani, Syaukani, Imam Bukhari juga cenderung kepada pendapat ni, Albani juga, mereka kata la yamassul Qur'ana illa tahir. Jangan ada menyentuh Quran itu melainkan orang yang suci. Suci kat situ bukan tahir. Tahir bukan orang yang berwudu. Tahir tu orang beriman. Kerana ada beza di antara tahir dengan mutatahhir. Orang yang berwudu adalah orang yang bertatahhir. Kan? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Orang yang bertaubat dan orang yang bersuci kan. Dan orang yang menyucikan jiwanya. Orang yang suka bersuci. Jadi, kalau dimaksudkan dengan hadis ini ialah orang yang berwuduk, dah tentu Nabi kata mutatahhir. Bukan Nabi kata tahir. Satu. Yang kedua, Nabi SAW pernah membenarkan ataupun bukan pernah membenarkan, Nabi tulis surat, dalam surat tu ada keratan ayat Quran dan Nabi bagi kepada Heraklius, yang mana dia ni bukan Islam dan orang bukan Islam ni junub dan tak mandi. Begitu juga minoriti ulama kata bukan sahaja sekadar baca Quran dengan ni. Ada hadis kan Nabi pergi ikat Sumamah bin Usal dalam Masjid Nabawi. Sumamah masa tu bukan Islam weh. Kan? Sumamah bukan Islam weh. Jadi dia junub. Macam mana Nabi bagi dia masuk dalam masjid? Jadi semua ni adalah isu ijtihadi. Kan? Jadi kalau kita tengok memang, kalaulah kata ustaz nampak macam kuat minoriti, tapi majoriti pun ada jawapan juga. Dia kata, mereka kata seperti Ibn Uthaymin. Ibn Uthaymin cenderung untuk kepada pendapat kata orang junub, orang haid ni tak boleh pegang Quran. Sebab dia kata memang betul kalau ikut dari segi bahasa urufnya, tahir tu bukan mutatahhir. Tapi kalau betul lah yang dimaksudkan dengan tahir tu mukmin, kenapa Nabi guna perkataan tahir? Sedangkan mukmin lagi clear. Baik guna perkataan mukmin saja. Jadi akhirnya kita kena akui benda ni memang ijtihad sungguh. Kan? Tapi saya wallahu taala alam, saya cenderung pada pendapat minoriti. Saya tahu lah bakal kena kecam kan. Tapi sekadar saya baca memang nampak pandangan minoriti tu lebih kuat, kerana dalam hadis Nabi SAW sebut pada Aisyah yang saya baca tadi, if'ali ma yaf'aluhu al-hajj ghaira an la tatufi bil bait. Buatlah semua benda yang orang buat haji buat, kecuali jangan tawaf. Menunjukkan orang haji ni dia ada zikir, dia mesti baca Quran. Nabi kata buatlah semua benda, kecuali jangan tawaf. Yang lain tak ada. Begitu juga ada perempuan yang duduk kat Masjid Nabawi kan. Duduk kat Masjid Nabawi, hari-hari ada kat masjid. Ada waktu dia haid, tapi tidak ada arahan daripada Nabi untuk dia keluar. Kan? Maka sebab itu dalam pendapat yang saya pilih adalah selagi mana orang perempuan yang haid itu tidak mengotorkan masjid. Dan sekarang ni pun dah ada macam-macam produk lah kan. Tidak mengotorkan masjid, maka boleh masuk. Tapi kalau dia kata saya nak pegang pendapat majoriti, lebih selamat, tak ada masalah. Itu lebih selamat dan tak ada siapa nak marah pun. Tapi kalau kita nak pegang pendapat minoriti, tak apa, masih lagi dalam daerah Ahli Sunnah. Masih lagi dalam daerah Ahli Sunnah. Ni tak ada isu Wahabi pun semua. Kan? Kan? Padahal duduk kat koridor tu pun sama juga masjid juga tu. Duduk kat koridor masjid pun adalah masjid juga. Tapi nak macam mana kan? Akhirnya kita terpaksa akui ada pendapat-pendapat yang kita terpaksa pakai bila kita berada dalam keadaan yang terdesak. Macam ustazah pengajar ngaji kan. Anak saya sebulan seminggu ustazahnya MC lah, because sering mengajar ngaji. Suruh ustazah tu tukar mazhab. Kan? Suruh tukar mazhab tak apa, boleh. Okey. Dan pendapat yang kata orang junub boleh masuk masjid dan duduk dalam masjid ni pendapat Muzani juga. Muzani ni satu orang ulama dalam mazhab Syafi'i. Okey. Manakala hadis-hadis yang menjelaskan, yang larang, jelaskan, yang secara jelas melarang, semuanya tidak sahih. Okey. Dan Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, innal mu'min la yanjus. Orang mukmin tak najis. Okey. Itu pendapat yang saya pegang lah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak pegang pendapat mazhab Syafi'i, okey, tak ada masalah.
Cuma adalah satu orang hamba Allah ni kan, bila dia bila belajar saya urai, dia tanya saya soalan. Perempuan, dia tanya saya soalan. Kebetulan saudara jugalah kan. Kata, orang haid ni boleh masuk masjid? Sekali dua pendapat. Majoriti kata tak boleh, minoriti kata boleh. Saya pegang minoriti tu, kata boleh, penting jangan mengotorkan masjid. Tu dia kata kat saya, ish, mazhab Syafi'i macam mana? Mazhab Syafi'i tak bagilah, tak boleh lah. Okeylah, kita ikut mazhab Syafi'i kan, kita ikut Syafi'i. Tapi bila nak kahwin, nak menikah dalam masjid, dia recall saya balik. Kebetulan hari dia menikah tu hari dia haid. Boleh tak masuk? So saya kata, kalau ikut Syafi'i tak boleh ada mazhab lain tak? Manusia ni bila kena tang dia kan, bila kena tang dia boleh, bila kena tang orang tak boleh. Jangan macam tu. Kita mengaji, kita tengok dari sudut kekuatan hujah, kita peganglah, konsisten lah. Kecuali kalau dalam keadaan terdesak sangat sampai membebankan ataupun sampai berada dalam keadaan darurat, menyukarkan sangat-sangat, dan kita tukar kan. Tapi kalau memang kita dah pegang yang itu yang tepat dan tidak ada keadaan darurat, tak boleh tukar kan. Sebahagian orang kadang bila saya mengajar fiqh, sebutlah beberapa pandangan mazhab-mazhab yang ni, dia kata tak boleh, pening orang, kita satu mazhab sudah kan. Tapi bila mana kita menyampaikan satu pandangan, kadang-kadang kita mengajar, kita bukan ingat semua kan, kita sampaikan satu tak sama dengan pendapat yang dia pegang. Tiba-tiba dia kata, lain kali kalau mengajar tu sebutlah ada ulama lain cakap benda lain, barulah amanah ilmu. Dah pula mula-mula masa kita mengajar luas, dia suruh kita sempit. Bila kita ajar satu, dia suruh kita sebut mazhab lain pula. Lain kali pening kepala juga kita. Sebab itu kata, ikut redha orang ni tak ke mana kita kan, kita buat kerja kita sudah. Baik. Hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah ghasala yadayhi thumma tawadda wudu'ahu lis-salah thumma yukhallil biyadayhi sha'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharahu afada alayhi al-ma' 3 marrat thumma ghasala sa'ira jasadi. Wa qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ina'in wahid naghtarifu minhu jami'a, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali mandi junub. Ini di antara perkara yang kita panggil hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada ramai isteri. Kadang-kadang orang tanya, kenapa Nabi isteri ramai? Kan? Kenapa Nabi isteri lebih daripada 4? Di antara hikmahnya supaya setiap daripada isteri Nabi ni boleh cerita kat kita benda-benda sulit yang kita kena tahu. Hukum hakam, itu satu. Yang keduanya, Nabi ni adalah pemimpin negara. So zaman tu nak kuatkan hubungan antara kerajaan, ada kalanya dengan kahwin. Yang ketiga, Nabi ni adalah Nabi untuk semua orang. Dan Nabi diutuskan di satu bangsa yang mana zaman itu kabilah terlalu banyak dan susah nak tembus kabilah-kabilah ni. Jadi cara untuk jadikan suaranya didengari dengan kahwin orang daripada kabilah tu. Jadi jadilah orang dalam. Macam tu lah kan. Jadi itu di antara hikmah. So Aisyah cerita, dia kata Nabi SAW mandi disebabkan junub. Kemudian Nabi membasuh kedua tangannya. Seterusnya Nabi SAW wuduk macam mana dia wuduk nak salat. Maksudnya dalam hadis ni Aisyah bagi tahu tata cara mandi junub yang sunnah. Iaitu macam mana? Pertama sekali Nabi basuh dua tangan dia, kemudian berwuduk macam mana wuduk nak salat. Kalau tengok zahir pada hadis ni, wuduk sempurnalah. Mula dengan basuh tangan, basuh tangan, kemudian basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Kemudian Nabi SAW masukkan jarinya di dalam rambut dia. Nabi masukkan jari dalam rambut. Kalau ada rambut yang kusut-kusut tu kan, dilepaskan
Sebab rambut Nabi kan panjang kan. Ada waktu-waktu rambut Nabi ni panjang. So Nabi hurai kan. Nabi dipanggil apa kan? Menyelati rambut. Menyelati rambut. Kat sini kita kata menyela-nyela rambut. Betul ya? Menyela? Menyela-nyela rambut. Dan dengan kedua-dua tangannya sehingga dia yakin, sehingga Nabi SAW yakin air sudah sampai ke pangkal rambut. So kan tangan dia basah kan, boleh sampai, air dah boleh sampai, dan baru Nabi curahkan air sebanyak 3 kali, kemudian basuh seluruh badan. Okey, itu cara yang pertama. Dan Aisyah sebut lagi, Aisyah kata, aku pernah sekali satu ketika mandi bersama dengan Rasulullah SAW daripada satu bekas yang sama. Dan kami dua-dua cedok daripadanya. Cedok air daripada. Ambil air daripada bekas tu. Menunjukkan apa ni, bolehlah berkongsi bekas untuk orang mandi junub. Dan dua-dua berjunub lah. Okay. Baik. Hadis ni menunjukkan kita disunatkan untuk basuh tangan dulu. Kenapa basuh tangan? Kerana mungkin tangan kita dah sentuh benda-benda yang kotor dan kita basuh dulu. Okay. Yang kedua, sunat berwuduk dulu sebelum mandi. Cuma ada sebahagian hadis lain, dia kata Nabi ni ambil wuduk dulu, cuma tang kaki tu dia tangguh. Kaki basuh kemudian. Ada juga yang kata gitu. Ada riwayat yang sebut gitu. Sunat masukkan jari yang basah ke akar rambut dulu. So tangan kita yang dah dibasuh tadi kan, basahkan tangan, masukkan dalam rambut. So sampai ke akar. Dan dibolehkan suami melihat aurat isteri dan sebaliknya. Sebab Aisyah mandi dengan Nabi kan, dah tentulah aurat terbuka. Jadi tak ada masalah, boleh. Kerana suami isteri ni tak ada aurat. Okey. Air yang merecik masuk ke dalam bekas kurang 2 kolah dimaafkan kerana terlalu sikit dan sukar untuk dielakkan. Ini bagi mazhab yang kata ada air mustakmal lah. So yang ni dimaafkan. Dan zon dipakai dalam hukum hakam. Maksudnya sangkaan yang kuat dipakai dalam hukum hakam, yang mana bila kita dah percaya badan kita keseluruhannya telah kena air, cukup kan? Mana kita nak tengok belakang-belakang ni, nak tengok dengan mata tak sampai kan? Tapi kita percaya dah sampai. Kita percaya dah sampai sebab kita dah basuh habis dah, cukup. Okey. Jadi ini cara yang pertama. Hadis yang berikutnya daripada Maimunah. An Maimunah bintil Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marratain aw thalatha thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ard aw al ha'id marratain aw thalatha thumma madmad wastanshaq thumma ghasala wajhahu wa dhira'ihi thumma afadha ala ra'sihi al ma' thumma ghasala sa'ira jasadihi thumma tanaha fa ghasala rijlaihi fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha faja'ala yanfudhu al-ma' bi yadayhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Maimunah binti Harith, isteri Nabi juga. Yang lain, isteri Nabi yang lain cerita tentang pengalaman dia dengan Nabi SAW menyediakan bekas Nabi nak mandi air junub. Air untuk angkat junub. Dia kata aku menyediakan bagi Nabi SAW wudu al-janabah. Jangan baca wudu. Kalau wudu tu ambil wudu. Wudu ni bekas air. Bekas air untuk digunakan bagi berwudu ataupun mandi. Wudu al-janabah. Fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marratain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tangannya, mencurahkan air tangan kanan ke tangan kiri 2 kali ataupun 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kemaluannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kita panggil daraba ni macam pukul sebenarnya, tapi dia artinya ke tanah ataupun ke dinding sebanyak 2 ke 3 kali.
Inilah sebahagian ulama Hanbali kata, bab anjing ni boleh guna sabun kalau kita nak cuci najis anjing ni. Sebab dia kata tanah zaman Nabi ni memang digunakan untuk menyuci. Sebab tu Nabi letak kat tanah. Dia kata kalau terkena air liur anjing kan, boleh guna sabun. Sekali air sabun 6 kali air. Sekali air sabun 6 kali air mutlak. Tapi mazhab Syafi'i tak bagi. Mazhab Syafi'i kata kena tanah juga lah. Sebab dalam hadis sebut tanah. So itu pendapat yang tepat bagi saya lah. Kerana hari ni kalau ikut kajian sains pun mengatakan tanah tu dia boleh mematikan kuman yang ada pada air liur anjing lah. Okay. Kemudian Nabi berkumur dan Nabi memasukkan air ke dalam hidungnya dan hembus semula. Kemudian Nabi membasuh mukanya, kedua lengannya. Kemudian Nabi mencurahkan air ke atas kepalanya. Kemudian baru dia menyuci badannya ataupun membasuh badannya, memandikan badannya. Kemudian Nabi ke tepi sikit dan Nabi membasuh kakinya. Tu kata tadi. Ada yang kata ambil wuduk dulu, tapi kaki last sekali. Fa'ataituhu, kemudian aku mendatangi Nabi dengan membawa satu helai kain. Falam yuridha, Nabi tak ambil. Dan Nabi SAW mengelap air pada tubuh dia. Tak payah pakai kain lah. Nabi tak nak pakai kain, Nabi cuma tolak air itu dengan tangan dia saja. Okey. Hadis Aisyah tadi, Aisyah tak sebut basuh tangan berapa kali kan? So hadis Maimunah ni diperincikan 2 ataupun 3 kali. Okey. 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 Kemudian hadis tidak wajib untuk apa ni kita panggil dalam bahasa Arab, saya duk cari perkataan tu, saya duk fikir dalk. Sini apa ni? Gosok. Tak wajib dalam mandi wajib ni gosok keseluruhan badan, kena bagi semua tak. Yang pentingnya air kenakan badan. Macam mana cara air tu kena tak kisah. Sama ada kita curah ke ataupun kita sampaikan dengan tangan ke tak kisah. Shower kan tak kisah. Dan tak wajib untuk kita gosok keseluruhan jasad kerana tak mampulah. Okey. Sebab itu dalam mandi wajib ni sebenarnya rukun mandi wajib berapa? 2 je. Apa dia? Niat dan ratakan air seluruh badan. Yang kita bincang ni yang sunat-sunat je. Kenapa itu je rukunnya? Sebab dalam hadis yang lain Nabi pernah sebut, Nabi pernah nampak satu orang dia tak solat bersama dengan Nabi. So Nabi tanyalah, apa siapa yang tak solat dengan kami? Dia kata aku junub. Nabi kata pergilah ambil tayamum kan. Lepas tu Nabi jumpa air untuk dia, Nabi bagi kat dia, Nabi kata afriquhu ala jismik. Kamu pergi atau kamu makan, Nabi kata nak ambil air ni, pergi curahkan ke badanmu. Itu menunjukkan rukun yang wajib ialah untuk mandi wajib ni adalah niat dan menyirami air keseluruhan badan. Okey? Ya, mesti ratakan keseluruhan badan. Jadi kena masuklah semua. Pelipat-pelipat lutut. Ambil hadis ni Ustaz, dia dekat tak cukup sebenarnya. Setengah orang dia ambil apa yang Ustaz cakap ni, ratakan air seluruh badan tanpa wudu. Cukup niat. Bila hadas besar terangkat, maka hadas kecil pun
terangkat. Ada yang gunakan. Ya. Ya. Nabi katakan tak payah wuduk mula pun, last pun tak payah wuduk. Ya. Kerana mereka menggunakan pendapat yang mengatakan apabila hadas besar terangkat, maka hadas kecil pun terangkat. Okey. Dia janganlah dia kentut lah lepas tu. Masa tengah-tengah mandi tu dia kentut kan. Tak boleh. Kerana dah dikira hadas kecil lah. So dia mesti ikut step by step lah supaya hadas besar terangkat dan hadas kecil terangkat. Okey. Kemudian kita tengok hadis berikutnya. An Abdullah ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junub qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ni Abdullah bin Umar riwayat daripada ayahnya. Ayah dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak salah seorang daripada kami ni tidur dalam keadaan dia sedang berjunub? Sebab kadang-kadang nak bangun mandi malas kan? Sejuk umpamanya kan, duduk dalam aircon, sejuk. Boleh tak nak tangguh? Nabi kata boleh apabila dia berwuduk. Pergi ambil wuduk. Lepas tu tidurlah. Ini yang saya sebut tadi ni boleh tangguh. Sunat mengambil wuduk sebelum tidur menurut pendapat majoriti. Tapi Zahiri kata wajib. Siapa junub tak ambil wuduk tidur terus, dosa. Tapi sebenarnya pendapat yang majoriti yang tepat lah, iaitu sunat. Okay? Boleh. Kerana mualah ataupun berturut-turutan tu hanya sunat. Hanya sunat. Okey? Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah berjunub. Kemudian Nabi tidur dan Nabi tidak menyentuh air. Tapi hadis ini dhaif. Nak kata pendapat majoriti ni tepat. Nak kata pendapat majoriti ni tepat ialah tak wajiblah ambil wuduk sebelum tidur ni. Adalah hadis Aisyah yang mana Aisyah kata Nabi ni pernah sekali berjunub, Nabi tidur tak sentuh air pun, tapi hadis dhaif. Qarinah yang mengatakan tak wajib ambil wuduk bagi orang junub sebelum tidur ni hanya sunat, ialah Nabi SAW pernah bersabda, innama umirtu bil wudu idza qumtu ila salah. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk ambil wuduk bila aku nak salat je. Masa itu je wajib. Yang lain semua sunat. Okey. Baik, kita tengok yang berikutnya. Kalau orang yang berjunub nak tidur disunatkan untuk ambil wuduk. Orang yang junub nak tidur sunat ambil wuduk. Orang yang haid macam mana? Orang haid tak perlu. Orang haid tidak perlu untuk mengambil wuduk dan bahkan tidak disyariatkan untuk dia ambil wuduk. Kerana haid ni tak berhenti lagi, apa nak ambil wuduk? Haid hanya perlu mandi. Demikian disebut oleh para ulama. Okey. Ada beza? Saya tak tahu ada beza ke tak. Cuma orang yang haid ni bila dah selesai dia dah mandi wajib tu, dia disunatkan untuk meletakkan wangian di tempat yang keluar darah tu lah. Ikut tempat yang keluar darah tu letakkan. Kalau dalam hadis disebut kapas yang dicelup dengan kasturi. Kalau macam kita ni perfume lah, bagi wangi lah. Okey. Tidak disyariatkan, sebahagian menyebutkan makruh lah.
Maksudnya benda tak syarak kita buat, tak ada dalil kita buat, kan? Tak digalakkan. Satu lagi dia dah habis, haid dia dah habis, dia belum mandi. Boleh dia bersama suami belum mandi wajib sebab haid. Sebab dia mandi sekali. Yang tu nanti kita bincang bab haid, kan? Sebenarnya jauh lagi bab haid tu, kan? Ha? Bagi rata seluruh badan lah. Tak ada lah beza. Dia tak kisah duduk ke tak duduk, yang penting air sampai. Menongging ke, kan, terjun tiruk ke, tak ada masalah. Yang penting air sampai. Katakan itu yang asal. Okey. Baik. Okey, tengok Ibn Daqiq Al-Eid kata, Nass Syafi'i rahimahullah ala anna dhalika laysa 'ala al-haid. Ibn Daqiq Al-Eid ni ulama Syafi'i, dia kata Imam Syafi'i mengatakan wuduk ni bukan untuk orang haid. Wuduk nak tidur ni bukan untuk orang haid. Kerana kalau dia mandi pun, orang yang sedang ada haid ni, kalau dia mandi pun hadas dia tidak terangkat. Berbeza dengan junub. Junub ni kalau dia mandi terangkat. Jadi wuduk tu mengurangkan junub dia, kan? Dengan wuduk. Orang yang haid tidak. Kecuali dia kata, lakin idzan qata'a damuha istahabba lahu dhalik. Ustuhibba lahu dhalik. Tapi kalau darah dia dah berhenti, kan, darah dia dah berhenti, yang tu disunatkan sebab darah dah kering. Okey. Nawawi kata, ulama kita ini Syafi'i bersepakat tidak disunatkan wuduk bagi orang yang haid dan orang yang nifas sebelum tidur, kerana wuduk tidak memberi kesan kepada hadas keduanya. Jika orang yang haid itu telah terputus haidnya, maka barulah dia jadi macam junub, boleh pergi ambil wuduk kerana dah kering. Wallahu a'lam. Okey, an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq, hal 'ala al-mar'ah min ghusl idza hiya ihtalamat? Faqala Rasulullah SAW, na'am, idza hiya ra'atil ma', rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Ummi Salamah, isteri Nabi SAW, dia kata, datang seorang perempuan nama Ummu Sulaim, mak kepada Anas, isteri kepada Abu Talhah. Datang kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah ni tak malu dalam perkara yang benar. Adakah ke atas perempuan ini kewajipan mandi apabila dia mimpi basah? Maka Nabi SAW bersabda, iya, apabila dia melihat air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Bila Ummu Sulaim kata, Allah tak malu dalam perkara yang benar, bukankah ia bercanggah dengan hadis yang kata Allah Ta'ala ni hayyun karim? Kan ada hadis Tirmizi, kan? Nabi kata, innallaha hayyun karim. Allah Ta'ala ni pemalu dan Allah Ta'ala ni pemurah. Yastahi idza madda abduhu yadayhi ila sama' ay yaruddahuma sifra. Atau kama qala, Allah malu kalau hamba angkat tangan minta kat dia, dia akan tolak dalam keadaan tak bagi apa-apa, kan? Okey. Jawabnya daripada beberapa sudutlah. Yang pertama, yang dinafikan itu bukan mutlak, tetapi yang dinafikan itu dalam keadaan menjelaskan kebenaran. Maksudnya, Ummu Sulaim bukan kata Allah Ta'ala ni tak ada sifat malu langsung. Tapi dia kata tak ada, Allah Ta'ala tak malu dalam menyatakan kebenaran. Tu satu. Yang kedua, malu ni dari sudut bahasa adalah kita menahan diri daripada buat sesuatu. Siapa yang tak buat tadi? Malu lah. Kan? Malu tu menahan diri buat sesuatu benda yang kita malu, kan? Kan ada orang buat
saya malu ni sebab tu saya buat ni. Ada? Jarang, tak ada lah kan? Okey. Sesungguhnya Allah tidak menghalang zatnya untuk menjelaskan kebenaran. Itu maksud malu kat sini. Tidak malu kat sini. Okey. Itu faedah yang pertama yang saya nak huraikan. Yang kedua, sesungguhnya orang perempuan ni dia ada mimpi basah. Walaupun jarang. Tapi ada. Dan orang perempuan ni ada air mani dia sendiri. Okey. Jadi hadis ini membuktikan siapa-siapa yang mimpi basah dia kena mandi. Okey. Imam Nawawi kata, ketahuilah, Imam Nawawi kata, i'lam annal mar'ata idza kharaja minhal mani wajaba 'alaiha al-ghusl kama yajibu 'ala ar-rajul bi khurujihi wa qad ajma'a al-muslimun 'ala wujubil ghusli 'ala ar-rajuli wal mar'ah bi khurujil mani. Ketahuilah, sesungguhnya perempuan ni bila keluar mani maka wajib mandi bagi dia. Seperti mana wajib ke atas lelaki juga bila keluar air mani. Ijma' ulama Islam mengatakan wajib mandi ke atas lelaki dan perempuan dengan keluarnya air mani. Baik, apabila seseorang itu bangun dan mendapati ada basah di pakaian dia, apa yang dia perlu lakukan? Ada 3 keadaan. Yang pertama, jika dia mendapati ada sifat air mani, maka wajib mandi. Yang kedua, jika dia tengok tak ada sifat air mani, okey, maka dia tengoklah, kalau tak ada sifat air mani, dia kena buat kajian sikit. Kan? Dia kena cium bau, dia kena apa? Dia kena goreh, tengok ada tak benda-benda yang likat, then baru dia tahu. Jika dia tak tahu, kan? Dia tak tahu, confused lah. Dah buat kajian pun confused kan? Takkan nak pergi hantar makmal pula kan? Jika dia mendapati ataupun dia rasa ada benda yang memustahilkan dia untuk menghukum benda tu mani ataupun mazi, maka dia kena berhukum dengannya. Okey? Jika tidak, maka asalnya adalah taharah. Maksudnya asalnya adalah suci, maka tak perlu mandi. Okey. Jika dia teringat yang dia memang mimpi basah, masa tu tengok ada basah kat pakaian, tapi tak tahu mandi ke tak kan. Tapi dia ingat semalam memang mimpi, dan mimpi tu mimpi basah kan. Orang lelaki tahu kan. Jadi kena mandi. Kerana Nabi SAW apabila ditanya tentang orang perempuan yang melihat dalam mimpi sama macam lelaki, maka Nabi kata dia kena mandi bila dia tengok ada basah kat pakaian dia. Okey? Tapi kalau dia tak nampak sesuatu dalam mimpi dia, dan waktu sebelum dia tidur tu dia ada berfikir tentang sesuatu yang berkaitan dengan nafsu dia, maka waktu tu kita katakan itu adalah air mazi lah, bukan air mani. Okey? Kerana air mazi keluar selepas daripada sawaran syahwah, waktu gelora syahwat. Okey. Boleh? Hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilu al-janabah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila as-salah wa inna buka al-ma' fi thawbihi rawahu al-Bukhari wa fi lafz Muslim kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farakan fayusalli fi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku menyucikan kesan junub di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pergi solat, dan waktu Nabi pergi solat tu ada lagi buka ma', tumpuk air dekat baju Nabi. Hadis Bukhari menunjukkan Nabi ni dia orang zuhud lah, dia tak ada pakaian lain. Kita kau nampak ada tumpuk tu pakai lain tu, banyak pakaian kita. Dalam satu lafaz Muslim, Aisyah kata aku ni pernah mengikis baju Nabi yang ada kesan junub, itu air mani lah, farakan, dan Nabi salat di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. So, faedah daripada hadis ni, okey, hadis ni nak tunjuk
orang perempuan di zaman Nabi ni buat kerja rumah juga. Kan kadang-kadang ada macam ramah kata, kerja rumah ni semua kerja lelaki. Kan? Tapi dah ada hadis kata orang perempuan juga. Sama-sama. Dia sebenarnya sama-sama tanggungjawab masing-masing, bergantung kepada uruf. Kan? Bukan nak menangkan sesiapa kan. Tapi benda ni kena bantu-membantu sesama. Sebab Nabi pun bantu isteri dia. Fi khidmati ahli. Nabi dia bantu isteri dia. Okey. Baik. Kemudian air mani yang kena dekat baju ni suci ke najis? Kalau suci pasal apa basuh? Pasal apa gigih? Ulama berbeza pendapat. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan mani ni najis. Kerana ada hadis yang menunjukkan Aisyah basuh air mani tu daripada pakaian Nabi. Bila basuh tu menunjukkan ia najis. Yang hadis yang kita baca tadi. Habis tu yang Aisyah kikih tu, dia kata kikih tu sebelum basuh. Kikih tu. Betul basuh. Okay. Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Ahmad dan mazhab ahli hadis Ibn Hazmin dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan air mani suci. Menggunakan dalil-dalil yang banyak, antaranya hadis riwayat Muslim yang Aisyah kikih. Mungkin mazhab yang satu lagi kata tak kikih lepas tu basuh. Kita kata tak. Dalam hadis ni tak sebut basuh, disebut kikih. Hadis lain sebut basuh. So ada waktu basuh, ada waktu kikih. Bahkan ada riwayat yang lebih jelas Aisyah kalau air mani tu dah kering dia kikih dengan kukunya. Okey, kalau betul-betul najis dah tentu mesti guna air. Tak perlu kikih pun. Bila guna air hilang tu. Okey. Air mani ni adalah asal bagi insan. Maka kalau insan tu tak najis, takkan air mani najis. Kan? Maka oleh kerana manusia ni Allah Ta'ala muliakan dengan kedudukan yang tinggi, maka tak mungkin air mani yang merupakan asal itu adalah najis. Nabi SAW tidak ada satu hadis pun yang jelas Nabi ni memberi amaran kepada kita untuk bersuci daripada najis seperti mana Nabi pernah beri amaran kepada kita dalam bab kencing. Kan Nabi pernah bagi amaran istanzihu minal baul kan. Nabi kata sucikan kamu daripada kencing kerana banyak azab kubur daripada kencing. Tapi bab mani Nabi tak ada mention tentang amaran dia. Menunjukkan dia bukan najis kan. Okey. Manakala hadis Aisyah, kan tadi Aisyah basuh, mungkin mazhab Hanafi dan Maliki akan kata kalau betul tak najis pasal baru basuh. Benda basuh ni tak mesti najis baru basuh. Betul tak? Tuan-tuan basuh pinggan ke bini basuh pinggan? Tak apalah, yang penting basuh lah kan. Pinggan najis tak? Tak, tapi basuh. Benda basuh tak semesti najis. Macam mana? Logik? Tak faham? Oh, logik lah. Okay. Bukan mesti najis nak basuh kan. Kadang-kadang benda macam kahak kita kena pada baju ke apa, kita kan basuh. Benda tu tak najis pun. Tapi benda tu kotor kan. Hingus kan. Tak najis. Tapi benda tu kotor. Okey. Dan menyucikan diri daripada najis dan benda yang kotor walaupun tak najis adalah dituntut. Sebab tu Nabi tak bagi kita buang meludah dalam masjid. Nabi tak bagi. Kerana benda walaupun tak najis tapi kotor. Baik. Dan hadis ini juga menunjukkan sunat untuk kita membasuh baju yang telah kotor lah. Hadis berikutnya saya nak habiskan bab junub ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha wajib al-ghusl. Rawahul Bukhari. Dalam riwayat Muslim wa in lam yunzil.
daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang lelaki, seorang suami telah duduk di antara tulang 4 isterinya, kemudian dia bersungguh, maka wajiblah mandi ke atasnya. Hadis Bukhari. Dalam riwayat Muslim kata, walaupun tidak berlaku inzal, walaupun tidak keluar air mani. So faedah daripada hadis ni yang pertama, wajib mandi bagi orang yang telah membenamkan kemaluannya dalam kemaluan isterinya. Dan wajib mandi bagi orang yang inzal, maksud orang yang keluar air mani. Jadi kalau dia benamkan kemaluan dia pun, walaupun tak keluar air mani pun wajib mandi. Kalau keluar air mani, lagilah. Di sana ada hadis daripada Jabir yang menunjukkan kalau seseorang itu bersetubuh tapi tak inzal, tak turun air mani, tak wajib mandi. Hadis Jabir, innamal ma'u minal ma', air daripada air. Maksud wajib mandi bila keluar air. Tapi hadis itu telah dimansuhkan. Kerana hadis Aisyah yang kita baca tadi menunjukkan hukum tak wajib mandi selagi mana tak inzal telah dimansuhkan. Hadis yang lain daripada Aisyah, seorang anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW 'anil rajul yujami'u ahlahu thumma yaksil wa Aisyah jalisah faqala Rasulullah SAW inni la af'alu dhalika wa ana wa hadhihi thumma naghtasil, rawahu Muslim. Ada seorang lelaki tanya Nabi SAW tentang seorang lelaki yang menyetubuhi isterinya, kemudian dia berhenti, maksudnya tak inzal, tak keluar air mani. Aisyah waktu tu duduk dekat dengan Nabi SAW. Nabi jawab, Nabi kata, sesungguhnya aku dan dia ni, Aisyah lah, aku dan dia ni pernah buat benda yang sama, dan kemudian kami mandi. Hadis riwayat Muslim. Qala Aisyah anin Nabi SAW, izal taqal khitanan faqad wajabal ghusl. Aisyah kata daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, apabila dua anggota kemaluan yang berkhitan telah bertemu, maka wajiblah mandi. Tapi ada sahabat yang tak tahu tentang hukum pemansuhan ni. Tu menarik juga. Kerana di sana ada asar daripada sebahagian sahabat seperti Uthman, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Terdapat fatwa-fatwa mereka mengatakan apabila seorang lelaki menyetubuhi isterinya dan tidak keluar air mani, mereka kata wajib berwuduk seperti mana wuduk solat, basuh kemaluan, clear. Tetapi mereka, fatwa mereka ini didasarkan kepada riwayat-riwayat sebelum ia dimansuhkan. Maksudnya dia orang tak tahu ada pemansuhan. Ada yang tak tahu. Okey? Tak, bila dah mansuh habis ya. Tadi ada sebut tadi bila dua kemaluan bertemu maka wajib mandi kan. Ada yang nak juga dengan dia kata masuk dia sampai bahagian mana lepas dia khasyabah. Yang tu betul? Yang tu. Okey? Bertemu tu maksudnya masuk lah. Okey? Baik. Mungkin ada di kalangan kita yang pelik, takkan sahabat tak tahu kan? Kita kata dalam isu ni hujah adalah kepada kalam Nabi. Sahabat tak tahu tak apalah, tapi yang penting ada hadis Nabi yang telah sampai kepada kita dengan jalan yang sahih. So kita pegang yang tu lah. Dan orang yang mempunyai tambahan ilmu adalah hujah bagi orang yang tak tahu. Dia tahu, takkan kerana orang lain tak tahu kita nak tolak benda yang dia tahu. Okey? Baik. Boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. 10.30 dah? Ada lagi? Saya tengok sini habis dah. Okey. An Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, beliau berkata daripada dan ayahnya sedang bersama Jubair bin Abdullah yang ketika itu ditemui pula oleh satu kaum, mereka sedang bertanya kepadanya perihal mandi, maka Jabir menjelaskan. Faqala sa'un yakfik. Faqala rajul ma yakfini. Faqala Jabir kana yakfi man huwa awfa minka sya'ara wa khairan minka yuridu Rasulullah SAW. Summa ammana fi thawb
Wa fi lafzin kana Rasulullah SAW yufrighul ma' ala ra'sihi thalatha. Hadis riwayat Bukhari. Okey, ada kat sini. Di dalam fail lain. Ya, Okey. Maksudnya satu sa' air sudah mencukupi untuk dirimu. Sa' banyak? Satu gantang. Satu gantang air. Satu sa' maksudnya 4 tadahan tangan, 4 mud. Arba'atu amdad, satu sa'. Cukup. Satu cupak lah. 4 cupak sama dengan satu gantang. So ni cupak kan? Ni cupak. So 4 kali tadahan tangan ni sama dengan satu gantang. So dia kata satu gantang air sudah cukup untuk kamu mandi. Okey. Dia bukan wajib, tapi dia merupakan satu saranan supaya kita jimatkan air. Tapi kita mandi wajib macam mana? Shower terus. Kan? Kita hidup di negara yang banyak air lah. Dia orang ni air tak cukup. Jadi diorang jimat lah. Lepas tu, bila kata satu gantang sudah mencukupi, ada seorang lelaki daripada kaum betul, dia bagi tahu, mana cukup satu gantang? Untuk aku tak cukup. Dia kata, orang ni jawab, dia kata, bahkan ia cukup bagi orang yang rambutnya lebih lebat daripada engkau. Aufa minka sya'ra. Rambutnya lebih lebat daripada engkau dan perangainya lebih baik daripada engkau. Okey. Kemudian baginda mengimamkan kami dengan kain yang dia pakai. Maksudnya dia mandi wajib lah tu. Lepas tu dia pergi solat. Dia bukan mandi biasa. Okey. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengalirkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali. So ini hadis-hadis yang ada dalam bab janabah. Okey. Baik, kemudian Al-Aini menyebutkan, Al-Aini ada seorang ulama Hanafi dalam Umdatul Qari, masa dia syarahkan hadis ni, dia kata dalam hadis ini terdapat penjelasan bagaimana interaksi salaf apabila berhujah dengan orang. Kan tadi dia kata, mana cukup satu gantang? Jabir tengah mengajar, tiba-tiba ada seorang bagi tahu, mana cukup tu gantang? Terus dia bagi tahu, Nabi kata cukup. Kan? Mereka menggunakan perbuatan Nabi dan tunduk kepada arahan Nabi. Ini membuktikan boleh kita ni membantah orang yang lawan kita tanpa ilmu, jika tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran kepada orang yang tak tahu. Okey? Jadi kadang-kadang ada orang bagi tahu kita, dia kata kita ni dengan orang jahil tak payah debat lah. Kan? Dengan orang jahil tak payah debat. Tapi kita kena tengok keadaan. Kerana Nabi juga berdialog dengan orang kafir, bukan kata jahil saja, kafir pun. Memang ada hadis Nabi SAW kata siapa yang meninggalkan perbantahan sedangkan dia di pihak yang benar, Allah Ta'ala akan sediakan istana dalam syurga untuk dia. Tapi hadis tu untuk orang yang tahu kalau dia berdebat, dia akan buang masa, tak ada faedah umpamanya, ataupun berdebat dalam perkara yang tidak memberikan manfaat kepada orang yang didebat tu, dia degil umpamanya kan. Tapi kalau kita ni berdebat dengan satu orang, mungkin kita tahu tak bagi manfaat untuk dia, tapi bagi manfaat untuk orang yang dengar, boleh. Sebab tu geng-geng makrifat ni kan mana, mungkin ada orang kata kan, tak payah layan lah Ustaz, geng-geng makrifat ni. Tak boleh. Yang ikut dia ratus ribu, follower dia ratus ribu. Mungkinlah kata, alah Ustaz, yang ikut tu bukan ikut sangat, ikut tu cuma nak letak apa emoticon haha je kan, nak letakkan nak ketawakan dia je. Gimana kita tahu? Tapi tugas kita jawab. Wallahu ta'ala.
So cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.